Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi saya ingin menayangkan satu video ya, apabila atau semasa penggulungan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Belanjawan 2024, mungkin ya ada yang terlepas pandang ya bagaimana saat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ia memberus kepala Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang begitu sombong dan angkuh. Begitu juga dengan MP Machang yang membuat pertanyaan seolah-olah beliau bijak, tapi akhirnya juga ya terus disekolahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti dan mari kita tonton video ini, sahabat-sahabatku semua. Terima kasih Mak Muhammad. Dalam ucapan Belanjawan 2023 yang lalu, Yang Mak Muhammad ada bercakap tentang penerusan projek MRT 3. Dan pada tahun ini tidak disebut kecuali LRT 3 lah. Jadi saya nak bertanya kepada Yang Mak Muhammad, apakah status projek ini kerana dia melibatkan pembangunan infrastruktur dan kesan limpahan kepada SME kita. Dan apakah Yang Mak Muhammad bercadang untuk meneruskan off balance sheet dari segi contingent liability projek-projek sebegini dalam kerana kita sudah ada Fiscal Responsibility Act untuk tahun hadapan. Jadi bagaimana Yang Mak Muhammad merancang pembangunan kita? Terima kasih. Ini jawapan kepada soalan-soalan atau perkara yang dibangkitkan dulu. Bukan soalan baru, tapi tak apalah. MRT 3 kita tak masukkan kerana dia tidak masuk dalam perancangan. Walau bagaimanapun, keputusan kita hanya peringkat mengambil alih tanah. Itu sebab kebimbangan kita. Kalaulah dilaksanakan kemudian, kos itu akan melambung naik. Ya. Baik-baik peruntukan pembangunan. Pasir Mas rasa bangkitkan. Ya. Saya nak jelaskan ada sedikit kekeliruan. Dan saya ingin nasihat ahli-ahli yang berhormat, baca buku anggaran perbelanjaan. Kerana kata Pasir Mas, 2023 berbelanjanya 97 bilion. 2024 90 bilion. Maknanya sekarang kurang. Kalau baca, tahu bahawa sebenarnya 2023 itu jadi 97 bilion, 13 bilion itu membayar hutang 1MDB. Jadi sebenarnya, angka sebenarnya 84 bilion. Itu disebut dalam buku Belanjawan, Tinjauan Ekonomi Fiskal Belanjawan 2023, jadual 3.10, muka surat 49. Lagi kali baca dulu. Ya. Jadi kalau dibandingkan 2023 belanja pembangunan 84 bilion, 2024 90 bilion. Apakah tahun ini ada bayaran YMDB? Tidak. YMDB ini ikut jadual tahun 2023 kena bayar 13 bilion. Bayaran yang kemudian 2036 tak salah saya. Dia lambat lagi. Sebab tu dia masuk dalam maknanya 84 bilion belanja pembangunan untuk tahun 2023, 2024 bilion, tahun 2024 90 bilion ringgit. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi kita berbicara tentang defisit perbelanjaan kita itu, yang saya persoalkan adalah kerana hasil yang kita terima pada asalnya semasa saya membahaskan pembelanjaan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat, angkanya hanya 307 lebih kurang ya, bilion. Tapi sekarang dah jadi 312, 4 bilion bezanya. Sebab itu kadang-kadang kalau jangan tegur baca, kita baca. Saya cakap pasal baca, tak baca, kita bacalah. Sebab tu bila-bila ada ralat ini yang menyebabkan kita kata kadang-kadang nak baca pun rasa macam tak nak baca. Jadi
jangan persoalkan tentang baca. Kita ni sama aja. Kita nak membantu. Sebab tu saya kata, apapun yang kita nak. Biar ketua silakan. Silakan. Apakah yang mereka mahu ni? Kita nak bagi tahu bahawa yang kita mencadangkan itu supaya kita berikan balance. Nak membantu rakyat itu jangan sehinggakan fiscal deficit yang kita nak kurangkan itu melampaui sehingga tak dapat membantu. Tapi saya bersyukur tadi sebab yang Mak Berhormat kata tak apa kalau tak boleh kita bawa balik ke sini. Itu adalah satu jawapan yang saya kata memberikan satu ruang harapan bahawa masih boleh lagi untuk kita membantu rakyat. Sebab tu yang saya nak tegur tadi janganlah kata tak baca. Sebab kita bacalah sebab keluar ayat ralat itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya yang sebut tak baca tu pasal Mas. Pasal dalam saya katakan muka surat itu pembayaran USD $3 bilion dan bersamaan lebih kurang 13 bilion ringgit. Itu saja. Baik. Jadi untuk tahun berikut 90 bilion ringgit itu dapat kita nakkan. Baik dibangkitkan beluran sempurna beberapa tuaran Kota Belud ya. Bangkitkan soal perbelanjaan untuk Sabah dan Sarawak. Saya ingat biar kita agak adil dalam perkara ini. Yang Berhormat Tambun. Jumlah perbelanjaan ataupun peruntukan untuk Sabah Sarawak itu memang tinggi. Ya. Dan saya sebut di sini paling tinggi dalam sejarah. Apakah ia boleh menyelesaikan semua masalah? Saya akui tidak boleh. Dia mengambil waktu. Saya pertahankan keperluan menambah peruntukan untuk Sabah dan Sarawak sebab kelihatan ada kesenjangan di antara Semenanjung, sekurang-kurangnya beberapa kawasan Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tetapi ini tak ambil kira beberapa peruntukan lain yang kita tambah selepas ini. Termasuk soal bekalan air untuk Sabah dan Kelantan saya sebutkan dan suntikan besar dari Petronas untuk Sabah dan Sarawak. Ya. Berapa peruntukan untuk Sabah? 6.6 bilion. Ya. Berapa untuk Perak? 1.7 bilion. Berapa untuk Sarawak? 5.8 bilion. Berapa untuk Pahang? 3.2 bilion. Tetapi untuk semua negeri, termasuk Kelantan, kita tambah besar daripada beberapa tahun yang lalu kepada 2.8 bilion sekarang. Kedah naik 1.8 bilion ringgit. Jadi untuk semua negeri tanpa kecuali ada penambahan peruntukan. Tetapi untuk Sabah Sarawak, kita juga terikat dengan beberapa pemberian persekutuan dalam Perjanjian Malaysia 1993. Sebab itu untuk 2024, pemberian persekutuan untuk Sabah 1.53 bilion ringgit, untuk Sarawak 1.63 bilion ringgit. Untuk pemberian khas yang disebut interim, ya, Sarawak sejak 1969 peruntukannya 16 juta ringgit. Tidak pernah dinaikkan. Hanya tahun ini dinaikkan 300 juta ringgit. Ya. Sabah pernah dinaikkan pada tahun 2020 125.6 juta ringgit. Sekarang naik 300 juta ringgit. Ya. Kemudian LHDM, saya tahu bahawa kita telah lantik wakil negeri Sabah dan Sarawak. Itu sebagai satu pindaan yang membuat telah Yang Berhormat Tambun minta laluan. Terima kasih. Bebas habis Sabah Sarawak. Alright, itu dia sahabat semua. Sebentar tadi kita mendengar ya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim memberus kepala ketua pembangkang yang meroyan dan tiba-tiba dia pula yang merasa terjentik hatinya di sana, sahabat-sahabat semua. Sedangkan yang bertanya soalan dan diajukan oleh Datuk Seri itu MP Macang, tetapi nampaknya mereka ini memang geng-geng yang suka sangat senang ya untuk koyak. Dijentik sikit hatinya mereka sudah mula meroyan, mula marah dan sebagainya. Jadi apapun
Datuk Seri menjawab dengan tenang sahabat semua. Mencuci, memberus kepala Ketua Pembangkang dan juga MP Machang yang seolah-olah beliau-lah yang paling bijak bertanyakan soalan, tetapi akhirnya soalan itu mengena batang hidungnya sendiri. Jadi terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Ya, jadi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.